Hi, Assalamualaikum. I'm Shakira, a mathematics lecturer at Perlis Matriculation College. So for this video, I will talk about the journey of my surface and I. I love my surface because it's two-in-one as a laptop and tablet. Okay, so for tablet, we just take out the keyboard. Alright, number 2, because it's Windows. When in form of laptop or tablet, inside is Windows. Windows is very suitable for us as a teacher or for any professional. So my third reason why I love my Surface so much, because it takes only 5 seconds to on and shut down my Surface. My fourth reason, because this is called as Surface Prime. Usually, I really love to use Microsoft Whiteboard. Why? Because it's unlimited space. Okay, as a mathematics teacher, I can move to the left, move to the right. Okay, so let's talk about my last reason why I love my Surface for this video. I can make a lot of PDP's video. For me to record slide from PowerPoint, I will choose to use record slideshow. Now you will go to your current slide. As you can see here, if you want to start your recording, just press record. And let's see the buttons at the bottom. You have the laser pointer, your pen, your highlight, and also the color. And what's interesting here, you can put your camera or video during your recording. My second option for me to record the materials outside of PowerPoint, I will choose to use insert screen recording. Finish my recording, the videos automatically will go to my slides on PowerPoint and I can save this as a video. Thank you, Microsoft Surface. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. So hari ni pagi Sabtu, weekend. Thank you so much yang join dengan saya, dan saya sebenarnya sekarang ni plan untuk buat sedikit sharing. Disebabkan beberapa orang guru bertanya, jadi alang-alang saya kumpul dan kita cuba untuk bantu cikgu-cikgu regarding our trend right now about hybrid class. Okay. Kenapa ada hybrid class ni? Okay, that is hybrid happens because kita ada grup pelajar di sekolah dan kita ada grup pelajar di rumah. Sama juga dengan saya Puan Syakira Ahmad Sanusi, pensyarah matematik dari Kolej Matrikulasi Perlis. Okay, kalau dekat Kolej Matrikulasi ni pelajar kita yang sekarang, batch yang sekarang sebenarnya bermula daripada semester 1, bulan 7 hari tu tak silap, bulan 7 bulan 8. Okay, this year lah 2021. Okay, our new batch, pelajar lepasan SPM yang dapat result awal tahun hari tu, tahun ni lah kan. Okay, mereka dah mulakan semester 1 di rumah masing-masing. Dan kita memang fully online. Okay, macam saya sekarang, matematik kita ada 9 chapter, jadi kita dah almost 8 chapter di rumah. Jadi pelajar-pelajar ini baru kembali ke college. Okay. Tapi tak semua, sebab kita ada kumpulan 1, kita ada kumpulan 2, trip 1, trip 2 berdasarkan vaksin mereka, tarikh vaksin. Jadi apa yang berlaku sekarang pada minggu ini, kami di Kolej Matrikulasi, kami dah mula melaksanakan kelas disebabkan pelajar sudah habis kuarantin. Okey, maka kumpulan kelas kami ada di rumah dan ada di kolej. Jadi apa yang berlaku, kita perlu melaksanakan PDP di mana pelajar di rumah pun dapat dan kita pun dapat. Okay, first of all, okay, hi Cikgu Suzana. Alright, okay, Cikgu Suzana. Okay. Jadi macam mana kita nak buat supaya pelajar di kolej tidak terabai dan pelajar di rumah pun tidak terabai, masih boleh melaksanakan PDP. Dan apa yang kita hadapi, cikgu-cikgu semua hadapi adalah di mana ibu bapa bebas untuk membuat keputusan di mana kalau mereka merasakan tidak selamat untuk anak mereka datang ke kolej ataupun ke sekolah, mereka boleh kekal di rumah. Jadi kita nak memastikan macam mana pelajar yang di rumah itu terus mendapatkan kita punya PDP. Okay, dekat sini saya tak share screen sebab saya just nak tunjuk device sahaja hari ni. Okay, macam mana nak mudahkan cikgu sebab kadang kita ni banyak survey, kita banyak dengar sana sini kan, tapi kita tak tahu tahap mana kebolehan device tersebut, mudah tak untuk kita takbir dan sebagainya.
Okey, dua perkara kalau kita nak melaksanakan kita punya hybrid class adalah yang pertama, device. Okey, cikgu perlu memerlukan device yang memudahkan cikgu. Okey, device sangat penting sebab dia menjadi kita punya medium. Okey, bila kita cakap device device kita ada banyak jenis, ada banyak minat masing-masing jadi terpulang pada masing-masing. Sekejap lagi saya akan sharekan device yang saya gunakan. Okey, dan yang kedua adalah internet. Kenapa internet? Kalau cikgu nak terus buat online semasa kelas, pelajar di rumah meet, jadi cikgu perlukan internet. Kalau tidak, kita tidak semestinya perlu membuat online 100%, kita boleh membuat rakaman. Okey, rakaman pada device cikgu. Okey, dan kita send kepada pelajar di rumah. Okey, itu cara hybrid. Okey, saya cuba tengok adakah saya berjaya upload tadi saya punya hybrid class. Let's see. Kalau boleh saya share. Okey, yes ada. Maka saya share screen dulu. Okey, kalau cikgu-cikgu yang ada bersama dengan saya ni bolehlah komen. Okey, ni saya selit sekejap lah. Sementara anak-anak tidak mengacau. Sekejap kalau dia kacau, kalau saya mengejut stop, saya minta maaf siap-siap. Okey, so saya cuba share screen. Saya punya video yang pertama. Sebenarnya saya baru saja pertama kalilah untuk buat hybrid class. Disebabkan pelajar pun masih kuarantin. Okey, kita cuba letak tepi sekejap Sebab ramai cikgu kita tertanya sebenarnya macam mana nak melaksanakan hybrid class. Okey, so saya share screen saya punya Facebook. Okey, ini Facebook saya. Alright. Okey, ini live kita sekarang Okey, disebabkan pelajar saya baru sahaja habis kuarantin, jadi saya baru mulalah hari Sabtu yang lepas. Okey, biasanya semasa online class saya menggunakan Teams, Microsoft Teams. Okey, bercerita sikitlah untuk saya share. Microsoft Teams ni dia tidak familiar dalam kalangan pelajar sebenarnya. Bila pelajar-pelajar saya yang baru tu, bila saya kata, boleh tak madam nak cuba guna Microsoft Teams? Mereka tidak familiar lah. Kata, awak jangan risau, Teams tu sama je macam Google Meet. Kita cuba dulu, kalau awak rasa tak selesa, kita boleh pergi kepada Google Meet menggunakan Google Classroom. And then I create the class and then we try our Teams, and bila dah seminggu kita ada a few times class, dah 2 minggu kita tanya pada pelajar macam mana, how do you find Teams? Dia kata okey je madam. Senang, sebab apa? Bila kita buat kelas, saya create kelas pun hanya satu link sahaja. Okey, sekali, tak payah nak banyak-banyak kali, dan link tersebut akan sentiasa terpapar dekat profil kelas. Kalau kita ada Facebook macam sekarang kita ada profil Facebook kan. So bila profil kelas tu dia boleh terus tekan join. Tak perlu nak pergi cari tak. Jadi dia senang. Macam saya ada 2 kali kelas, Isnin dengan Rabu sahaja. Okey, tapi kita 2 jam, 3 jam kita direct. Jadi pelajar terus tekan join sahaja dekat situ. Jadi mudah dan pelajar pun dah fond, dia dah suka dah dengan Teams walaupun sebelum ni dia tak pernah biasa. Okey, kenapa saya sebut Teams? Semasa kelas hybrid saya, sebenarnya saya nak menggunakan Teams untuk pelajar-pelajar dekat rumah, tapi sebab kita pun kita nak ubah mood sebab mereka ada di rumah, ada kawan-kawan dekat college. Okey, jadi saya cuba menggunakan StreamYard. Okey, kenapa macam sekarang ni saya menggunakan StreamYard di mana video tersebut live terus dekat kita punya YouTube. Okey, jadi pelajar saya boleh refer ke YouTube selain daripada melihat video kelas semasa di YouTube. Okey, so saya akan sharekan saya punya first hybrid class saya. Okey, tidaklah perfect tapi just sharing. Okey. It's just sharing from me. Okay, let's open. Can we open big? Okay. Sekejap saya check. Sekejap sound dia. Alright, ini first class hybrid saya dengan pelajar lah. Okay, right. Jadi yang masuk dalam studio dalam StreamYard saya ini adalah pelajar-pelajar yang berada di rumah.
wakil-wakil pelajar yang mempunyai internet yang laju, yang tak ada masalah internet. We welcome them to be on the studio. Okey, jadi mereka akan bersuara. Mereka adalah wakil-wakil yang boleh bersuara mewakili rakan-rakan yang lain. Kita tutuplah yang lain ni. Okey. Alright. Jadi mereka boleh mewakili rakan-rakan yang lain. Okey. Dan rakan-rakan yang di rumah, macam mana dia tengok saya punya video kelas adalah dia terus tengok di saya punya channel YouTube. Of course pelajar-pelajar ni memang dah ada kita punya channel YouTube. Jadi pelajar tu terus boleh tengok dekat channel YouTube video tersebut live dan kita minta okey macam mana pelajar ni untuk interaksi dengan kita semasa kelas adalah melalui komen di live chat. Jadi dia tak susah apa sebenarnya cikgu. Kita minta dia orang punya respon. Kalau kita nak pick up nama pun kita boleh sebut nama. Jadi kita boleh tengok live chat dan kawan-kawan yang berada dalam studio macam ada dengan saya ni 5 ke 4 pelajar tu dia akan madam Aina tanya soalan madam dekat komen and then we can go see. Itu adalah two ways interaction. Okey dalam masa yang sama macam kalau cikgu tengok dekat video ni dekat belakang tu adalah pelajar-pelajar yang sudah hadir di college. Pelajar trip 1 yang sudah hadir di college. Jadi itu salah satu cara untuk saya melaksanakan saya punya hybrid class dan mungkin banyak lagi cara yang lebih mudah yang cikgu-cikgu lebih selesa nak pakai Meet ke nak record ke boleh. Okey, bercakap berkenaan device. Okey, apa device yang saya gunakan dalam PDP saya? Okey. Sekejap Kita scroll. Okay, so should I stop sharing because I want to show device. Okey, device yang saya tengah live sekarang ni adalah sebenarnya saya menggunakan Microsoft Surface, sebuah laptop, modern laptop. Okey, modern laptop, kelebihan dia boleh jadi tablet. Okey. Semasa kamilah sesama pensyarah berbincang berkenaan dengan kita punya PDP secara hybrid ni, ada beberapa isu lah kita nak tahu adakah device kita mampu untuk screen recording ataupun tidak pada kita punya kelas. Sebab ada kita kalau kita punya internet yang terhad kita tak boleh nak buat meet. Kita tak mampu untuk buat meet on the spot kan. Sebab kita punya hotspot pun ada limit dan sebagainya lah reason-reason masing-masing ada reason masing-masing. Okey, jadi adakah device cikgu boleh screen record? Okey. Tak semua device boleh screen record kalau cikgu share mirroring projector. Kalau cikgu menggunakan projector, tak semua device boleh screen record. Tak semua tablet. Okay, cikgu boleh check lah tablet masing-masing sebab okay, macam mana saya tahu sebab hari tu kami berkumpul lah ada pensyarah-pensyarah kita berkumpul dan masing-masing try pada device masing-masing. Ada pensyarah A ni menggunakan device something dia tak boleh screen record bila dia papar projector. Sebagai contoh tadi dalam video saya adalah di Dewan Kuliah. Jadi dekat Dewan Kuliah kita tak ada masalah lah sebab kita dah memang ada built in kita memang dah ada projector kan. Jadi bila cikgu dah papar pada projector, function screen record itu tak ada. Dia jadi sebab kita dah share screen. Jadi tetapi tapi kalau Surface tak ada masalah. Cikgu boleh screen record. Okey, ni cikgu punya Surface lah laptop. Surface adalah sebuah modern laptop yang boleh jadi tablet. Ada certain yang kita perasan, yang saya perasan dia salah anggap. Surface ni tablet. Tidak. Surface ini adalah modern laptop dan tablet. 2-in-1 tablet. Okey. Kalau kita tak mampu untuk buat meet semasa kelas online, kita boleh salah satu option lah cikgu-cikgu boleh record cikgu punya kelas. Jadi kita nak record apa yang kita tulis dekat kita punya device. Kita nak record apa yang kita tulis. Jadi menggunakan Surface dia sangat mudah sebab cikgu hanya perlu tekan button Windows dan G. G. Girls. Alright, girls. Alright. So bila cikgu tekan ni automatik dia dah record kita punya screen. Jadi untuk pelajar dekat rumah senang. Kita just bagi video kita kepada mereka. Ada banyak cara untuk cikgu bagi video adalah melalui cikgu punya YouTube ataupun Drive, cikgu upload dekat Drive bagi link dan sebagainya. Jadi itu satu kelebihan lah kalau cikgu menggunakan Microsoft Surface. Cikgu tengok betapa nipisnya. Okey, dengan saya ni adalah Microsoft Surface Pro 7 Plus. Berapa nipis sebuah laptop, nipis dia macam ni cikgu. Okey.
Jadi cikgu boleh bayanglah betapa ringannya dia. Jadi device ini yang penting. Device ini yang sangat penting untuk membolehkan kita melaksanakan kelas. Kalau kita mempunyai device yang um, tidak membantu kita, itu membuatkan kita terhad terhadap nak melakukan pelbagai benda. Okey, dan untuk memudahkan kerja kita. Itu yang paling penting. Okey. So ini yang saya gunakan dan semestinya bersama saya punya nadi untuk kelas saya iaitu pen. Okey. Sebenarnya sekarang ni saya tengah live menggunakan set saya yang berwarna merah. Okey, tapi yang ini bukan saya punya. Okey, untuk saya tunjuk Pro 7 Plus ni. Okey, maka ini adalah saya punya pen. Okey, pen ni cikgu boleh lekatlah dekat tepi sebab dia ada magnet. Jadi pen ini adalah pengganti marker merah, biru, hitam. Dah lama dah saya tak pegang marker pen. Okey. Hai. Kak Fana, right, sihat. Okay, we see you. Okay, Kak Perlis. Alright. So, pen ni dah menjadi saya punya nadi. Kalau pen tak ada tu, kita akan tercongok dalam kelas tu. Kita kena buat aktiviti lain, kita kena buat game lain. Tapi kalau pen ni, sebagai seorang guru matematik, apa pun, bahasa Melayu ke English ke, pen ni akan memudahkan. Kerana dekat pen ni, kenapa? Dia jadi nadi sebab dia ada pelbagai warna. Pen, cikgu nak jadikan dia sebagai pen boleh. Cikgu nak jadikan dia sebagai pensel pun boleh. Sebab dia ada function pensel especially untuk siapa yang nak melukis tu kan, cikgu RBT. Dan dia boleh jadi cikgu punya highlight. Itu yang best. Kalau saya punya nota dalam kelas, kalau tak berwarna-warni tu memang tak sah. Bukan Madam Syakirah lah. Yeah, betul Cikgu Suzana. Okay, jimat beli refill ink. Okay. Saya juga nak menjawab kekeliruan lah. Ada beberapa cikgu dia tanyalah, kenapa pen tak boleh kita beli yang dekat Shopee yang RM50 tu? Okey, sebab apa? Sebab fungsi dia berbeza cikgu. Okey, ini dipanggil sebagai active pen. Dekat Shopee adalah stylus pen. Active pen dengan stylus adalah tidak sama. Okey, so ini adalah active pen. Bila cikgu menulis, dia rasa sangat selesa dan kita tak rasa awkward, kita tak rasa macam pelik lah bila kita tulis. Dia sangat selesa. Bila cikgu pegang seperti cikgu menggunakan pen biasa. Cikgu apa yang cikgu buat, cikgu akan tulis di skrin. Okey, yang ni cikgu boleh cabut Alright. Okey, so yang ni cikgu akan tulis dekat sini. Cikgu nak tulis secara menegak ke, mendatar ke, tak kisah. Okey, yang penting mudah. Alright. So yang ni cikgu akan tulis kat situ. Okay, so itu adalah menjadi kita punya priority di dalam kelas kita. Dan pen ni yang special dia, cikgu boleh gantikan cikgu punya cursor, which is cikgu punya mouse. Alright. Dah boleh ganti cikgu punya mouse sebab cikgu tekan-tekan dekat situ. Okay. So next, apa lagi device yang saya akan gunakan semasa hybrid class? Okay. Tak semua tempat kita ada kemudahan projektor. Okay. Right, kita semua tempat kita ada kemudahan projektor dan sebenarnya ramai dah cikgu-cikgu kita ni yang sanggup dan yang boleh, yang boleh untuk spend beli surface, dia beli projektor untuk just memastikan dia punya kelas boleh berjalan dengan lancar. Dia nak membuat persiapan yang terbaik. Okay. So projektor ini saya beli, untuk saya bawakan ke dalam kelas tutorial. Kelas tutorial maksudnya kelas biasalah. Kelas yang memang kita tak ada projektor. Kita tak ada projektor. Kalau dewan kuliah tak apa, kita memang ada projektor. So projektor yang macam mana sebenarnya yang patut menjadi pilihan cikgu-cikgu? Saya ada satu lagi projektor yang lama tapi tak bawa masuk bilik pula. Sebelum saya pakai Epson ni, saya cerita kat cikgu saya ada pakai satu projektor yang saya beli kat Shopee yang lebih ringan dan lebih murah, kecil je, memang sangat ringan. Lagi ringan, memang ringan, kecil je. Dia macam separuh daripada Epson lah. Dan saya bawa ke kelas. Bila saya bawa ke kelas dan saya pasang, masalah utama saya adalah pelajar tak nampak dekat skrin. Dia menjadi satu dia jadi kurang efektif lah. Pelajar kena paksa mata untuk tengok dekat dinding, dekat whiteboard. Jadi
kita pun tak selesa dan pelajar pun tak selesa. Itu murah. Tapi bila saya pakai kat rumah okey, saya pakai untuk anak-anak tengok movie okey. Bermakna dia hanya sesuai untuk kelas yang gelap. Tetapi kita dalam kelas kita tak belajar dalam keadaan yang gelap. Kita belajar dalam keadaan yang lampu cerah dan sekarang ni kita dah kena buka lansir. Okey, cahaya kiri kanan semua masuk. Okey, jadi Epson ini yang saya akan bawa ke kelas tutorial bersama saya punya Surface. Okey. Kenapa Epson? Projector Epson. Sebab projector Epson ni dia punya resolusi dia high resolution. Sangat tinggi. Yang mana kalau kelas terang pun, kelas saya tak ada lansir cikgu. Even sebelum cabut lansir pun, kita tak ada lansir satu side sebelah. Sebelah saja ada lansir. Jadi cahaya memang masuk. Jadi even cahaya masuk pun pelajar still boleh nampak saya punya tulisan. Jelas, semua okey. Jadi memang puas hatilah. Lepas, walaupun saya rasa ini sedikit berat, beratlah sebab kita perempuan kan, satu handbag, satu beg laptop, lepas tu bawa projektor pula, memang berat. Tetapi berat-berat dia pun sangat berbaloi. Tapi tak adalah berat sangat cikgu. Tidaklah over sangat. Okeylah. Bolehlah untuk kita kan. Jadi dia sangat berbaloi lah sebab kita bawa ke kelas, kita boleh show screen menggunakan projektor. Okey, projector Epson tak susah pun. Okey, pada siapa-siapa yang macam saya yang kita bukan minat IT lah, kita bukan minat IT daripada awal dulu. Untuk kita set up sendiri sangat senang. Okey, apa yang cikgu akan buat adalah cikgu just tekan on button sahaja. Okey, on button saja dan cikgu boleh connect pada cikgu punya Surface. Ataupun cikgu tak pakai Surface pun tak apa, tak ada masalah. Cikgu pakai cikgu punya laptop, cikgu punya tablet Samsung, cikgu pakai cikgu punya phone pun boleh, cikgu boleh share screen dekat whiteboard kelas. Tak semestinya whiteboard saja, dinding putih pun okey. Okey, hi cikgu Wenbeng, Heng. Alright, selamat pagi. Okey. So hari ni kita tak share screen sangatlah. Kita just sebab kita nak tunjuk barang. Sebab tu saya tak pakai efek green screen sebab saya nak bagi barang tu nampak jelas. Okey. Okey Cikgu Wembeng. Okey Cikgu Wembeng. Saya nak sambung macam mana kita nak boleh bergerak secara bebas di dalam kelas. Okey. So, saya nak cuba tengok saya punya video. Boleh tak share screen? Video banyak tapi bila kita nak cari tu macam okey. Right, alhamdulillah saya jumpa. So saya share screen sekejap. Lagi saya sambung macam mana kita nak bebas bergerak dengan kita punya device di dalam kelas tanpa melekat pada kabel projektor. Okey, so kita tengok cikgu. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, saya akan buka video di mana Surface bebas bergerak. Boleh tak dengar? Okey, so kat sini cikgu boleh nampak Surface saya berada pada meja pelajar. Tiada kabel, tiada apa-apa dengan Surface saya. Okey, yang ni sebenarnya projektor lama saya. Cikgu tengok kecil je tu. Ni projektor lama saya. Kecil. Nampak? Saiz yang kecil dan tak nampak. Cahaya tak nampak. Tak nampak. Kurang jelas. Pelajar kena paksa tengok. Kesimpulannya dia kurang tidak memudahkan kita lah. Sekali kita kena contem balik menggunakan kita punya apa kita kata? Menggunakan kita punya marker pen pula. Kita tak naklah buat kerja 2 kali kan? Okey. Hai Encik Kai. Alright, ni kita perkenalkan ni Encik Kai, kita punya manager of AR EduTech. Okey. Orang kuat Cikgu Aman ni. Okey, kalau cikgu tengok kat sini saya buka gambar ni. Ini projektor lama saya. Cikgu tengok projektor tu tak sama macam projektor ni. Okey, mungkin cikgu tengok alah okey je tu nampak. Tapi sebab kelas ni dia terlindung daripada cahaya matahari. So kalau cahaya pergi ke kelas seterusnya memang tak akan nampak. Jadi kita kena saya tak boleh nak tipu diri sendiri kata pelajar nampak gambar ni. Tak, kita boleh tahu pelajar struggle untuk nampak di kelas yang cahaya masuk tu. Kelas ni sebab saya tutup lansir tu. Satu side ada lansir, satu side tak ada lansir tetapi kedudukan lokasi kelas ini adalah terlindung daripada cahaya matahari. That's why dia boleh nampak. Hakikatnya kelas lain memang tak nampak lah. Okey, ini adalah pelajar diberi peluang untuk menconteng
Ataupun senang cerita kita suruh dia jawab. Kita uji dia jawab soalan matematik menggunakan tablet Surface. Cikgu bayang kalau bila kita bagi peluang pelajar guna digital ink, bila kita bagi device kita kan, dia rasa resah, alamak reti ke nak guna. Okey, tapi zaman sekarang dah berbeza sebab semua orang dah ada device, pelajar kita dah online kelas jadi dia dah biasa. Tapi pada satu side, pelajar ni dia akan rasa wow, madam percaya dia, madam bagi peluang dekat dia. So dia akan okey tak apalah, okeylah aku buat demi madam. Okey kita buat demi cikgu. Cikgu percaya kita, kita pun akan usaha. Jadi pelajar akan jawab dan dia sangat seronok. Nampak dia pilih color sendiri, highlight semua dia pilih sendiri. Okey, pelajar. Okey, cikgu nak guna pembaris pun boleh. Okey, pelajar ni dia guna pembaris untuk lukis kita punya line graph y equal to x. Nampak? Dia siap-siap bulat lagi highlight formula dekat mana. Okey. Ini sebenarnya pelajar sesi yang lepas lah, bukan yang sekarang. Yang sekarang kita tak masuk kelas tutorial lagi. Kita akan masuk lah. Okey, insya-Allah. Okey. So apa yang mereka tulis ni semua terpapar di skrin. Okey, di skrin sebab saya bawa projector. Okey. Ada lagi tak? Saya rasa ada video yang lately ni saya share. Okay, this one di mana saya menggunakan Epson. Okay, cikgu tengok. Okay, ini kelas yang mana kalau saya menggunakan projektor lama saya, okay, yang kecil, yang lebih ringan tu, yang lebih murah. Okay, yang saya beli dekat Shopee tu. Kelas ni memang takkan nampak sebab dia memang kedudukan cahaya dia kiri dan dia memang direct cahaya, kelas memang direct cahaya dan kita tak ada langsir. Okey, tetapi ini saya menggunakan Epson. Okey, walaupun recording video mungkin cikgu nampak dia kurang nampak tapi sebenarnya dalam kelas dia sangat jelas. Kita tak payah nak tipu, nak tambah tokok, tambah tidak memang puas hatilah. Senang cerita puas hati. Saya cerita sebab saya guna. Okey, bukan nak promo tidak. Kita cerita sebab kita guna, kita puas hati jadi kita kena share. Okey. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok ni saya punya surface masa ni sebenarnya saya bagi test exam lah kat dia orang. Jadi saya just papar sementara nak tunggu dia orang tu. Surface ini tidak terlekat dengan apa-apa kabel pada saya punya projector. Cuma saya duduklah sebelah projector tu sebab tak nak bergerak-gerak sangat bagi pelajar jawab soalan. Okay. Okey, macam kita bila kita dah kelas online kan, bila kita dah kelas online cikgu, kita tak tahu tahap mana pelajar terima kita dekat rumah. Okey, tahap mana pelajar terima kita dekat rumah. Dan kita pun tak tahu mereka ini sejauh mana dapat konten kita. Jadi kalau cikgu ada projektor, okey, kita tinggal papar saja sebab semua bahan yang kita ajar semasa online, masa PDPR semua dah berada dalam kita punya laptop. Jadi sebenarnya projektor pun adalah satu alat yang akan membantu memudahkan cikgu. Okey, dekat gambar skrin ni, okey, saya nak share lah. Kita ada model terbaru yang cikgu-cikgu boleh grab kalau cikgu rasa cikgu nak cari yang ringan, alang-alang. Menarik cikgu. Saya rasa nipis dia macam nipis lah tu kan compare dengan yang ni. Okay, nipis. Maksudnya bila nipis ni lagi ringan. Tapi higher lah price dia. Gitu. Harga dia mesti lebih naik sikit. Biasanya konsep alat elektronik ni, alat device ni, the higher the better. Ikut ayat Cikgu Wan Zanaria, pensyarah Kolej Integrasi Negeri Sembilan. The higher the better, of course. The higher performance. Okay, so yang ni dia ringan. Okay, performance dia sama. Performance dia sama untuk projektor ni, cuma dia lebih ringan dan dia lebih nipis. Jadi berbaloi lah kalau siapa yang belum ada untuk alang-alang grab puas hati. Okay. Tadi saya ada satu lagi yang saya nak share yang saya tak jumpa lagi sekejap Dia mesti ada ni. Bila kita nak cari tak jumpa lah. Okey, macam mana saya nak tak ada dah. Dah projek TikTok dah. Okey, so kita stop sharing dulu. Okey, macam mana saya nak papar secara wireless pada cikgu punya device.
adalah menggunakan WDA. Okey, ini dipanggil sebagai WDA. Okey, saya letak dulu saya punya projektor Sekejap lagi kalau jatuh menangis. Okey, what is WDA? Okey, this one. Ni kotak saya sendirilah, dah lama tak buang-buang lagi. Okey, 4K wireless display adapter. Okey, WDA ni adalah satu alat ini. Ini je WDA ni. Okey, by Microsoft. WDA ni adalah satu alat di mana cikgu akan pasang pada cikgu punya paparan. Okey, dekat mana cikgu nak projek dia? Contoh, projektor ataupun TV, smart TV dekat rumah. Kalau dekat kelas ada TV pun senang, lagi senang cikgu. Cikgu tak payah bawa projektor kalau kelas cikgu ada TV kan. Maksudnya cikgu hanya pasang pada cikgu punya TV ataupun projektor. Pada port, dia ada 2 port. Okey, ini dipanggil sebagai port HDMI. Okey, semua orang dah biasalah HDMI. This one is USB. USB ni kita punya phone lah, charger phone kan, phone biasa Android. Okey. So cikgu akan pasang pada cikgu punya projektor dan cikgu bebas bergerak dalam di dalam kelas. Saya ni geram je nak cari video kan, kok ada, kita share. Di mana kelas yang memang saya bebas bergerak supaya cikgu nampak. Cikgu pasang. Okay, yes, saya ada satu. Okay, let me share. Okay. Cikgu just pasang saja dekat cikgu punya. Boleh nampak ke? Okay, kita buka kat Telegram pula. Semua benda kita nak buka. Okay. Dekat cikgu punya projektor sahaja. Pasang pada projektor je. Okay. Okay, as cikgu tengok dekat sini, saya punya tablet Surface bebas. Tidak berada dekat saya punya projektor. Dan cikgu sebenarnya boleh bawa Surface tu bebas bergerak ke sana ke sini. Okay, kita tengok. Okay, so itu menunjukkan tablet bebas daripada saya punya Surface. Okay, dan ni tengok ada lagi tak? Ada satu video yang saya memang nak tunjuk. Yang saya bergerak kiri kanan kelas tu. Sekejap Okay, ini pun ada video. Macam mana nak pasang. Kena buka TikTok pula dah. Lepas tak line internet saya. Okay, macam mana kita nak pasang kita punya WDA pada kita punya projector. I think the line is not too strong because I'm far away from the modem internet dekat rumah ni, duduk dalam bilik. Macam tak lepas je. Loading lah. Okay, kita tengok. Ada ni, mesti ada. Okay. So cikgu hanya pasang pada cikgu punya projector. Okay, let me see. Bila nak cari tak ada lah kan. Kat mana lah. Okay, tak boleh lah. Nak share. Kalau dapat share TikTok lagi senang. Ya, betul Cikgu Nurdiana. Alright, screen bin dengan Surface memang berbaloi untuk dimiliki. Memang puas hati kalau mengajar. Betul, betul sangat-sangat. Okey, saya tidaklah share berkenaan ini kerana saya seorang Surface agent. Saya memang seorang Surface agent di under Cikgu Aman, tetapi saya adalah seorang user dahulu. Itu yang paling penting. Kita rasa puas hati dan kita nak share. Yes, betul Cikgu Diana. Screen beam, fungsi dia sama macam WDA. Okay. Kalau orang awal-awal Grab dulu, dia akan ambil screen beam dulu. Sebab screen beam yang keluar dulu, lepas tu baru WDA. Okay. So, dia lebih kurang fungsi dia sama sahaja. Cikgu akan pasang pada cikgu punya projector. Cuma WDA ni, okay. So, saya akan tunjuk macam mana cikgu nak pasang. Pada cikgu punya projector, dia ada dia punya port. Jadi, cikgu pasang saja dia punya port. Okay. Jadi, kita pasang kita punya port dekat HDMI. Okay. Dan cikgu pasang cikgu punya port
dekat cikgu punya USB. Okey, sebab ini adalah projektor yang lama, dia tak ada port USB kat sini. Jadi saya kena bawa kepala charger telefon. Okey, untuk pasang. Jadi bila cikgu pasang, dia automatik terus nampak dekat cikgu punya surface. Okey. Satu lagi yang saya nak share. WDA ni hanya sesuai untuk Windows dan Android. Bukan untuk iOS. Okey, untuk iPad dengan Mac tak boleh sebab dia tak pakai Windows. Okey. Sebab hari tu ada seorang cikgu beli, dia pakai iPad. Dia beli WDA, dia pakai iPad. Jadi saya kata, cikgu nak return balik, boleh return kat saya. Okey, sebab nanti mesti ada cikgu lain yang nak WDA ni. End up dia tak return pun, dia guna projek, guna handphone pelajar. Jadi pelajar yang akan tolong projek, dia buatlah projek dia pakai laptop lama, guna telefon pelajar pun boleh, Telegram, just nak tunjuk dekat projektor. Jadi pun boleh. Okey, ni WDA cikgu. Okey, cara untuk pasang, cikgu boleh layari saya punya Facebook. Okey, sebab saya nak buka line saya pun terhad juga ni. Okey, layari saya punya Facebook, memang ada video-video saya punya TikTok, memang ada. Okey, cara untuk pasang. Senang je, dia ada 3 cara sahaja. Okey, saya sebutlah ya. Yang pertama, cikgu pasang saja. Okey, cikgu pasang saja cikgu punya WDA. Yang kedua, okey, boleh ke kita share kita punya screen sekarang? Entire screen. Okay, let's share. Okay, sekarang ni kita punya share screen. Apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan pergi kepada cikgu punya Windows. Bukan Windows. Okay, yang penting cikgu kena pakai Windows lah ya. Okay, cikgu pergi kepada cikgu punya laptop. Cikgu pergi kepada bahagian connect. Nampak connect ni? Okay. Dan di connect nanti, dia akan keluar kita punya wireless display adapter, WDA. Okay. Alright, so dia akan keluar kita punya nama WDA. Jadi kat situ kita connect dan automatik terus papar. Bebas bebas bergerak. Okay. Okay. Right, so kita stop sharing. Okay, last part yang saya nak tunjuk, yang saya rasa rugi kalau saya tak tunjuk hari ni adalah model terbaru kita iaitu Go3. Okey, di tangan saya ni adalah Go3 milik oleh saya punya rakan pensyarah lah, Encik Syakirin, pensyarah ekonomi College Meteorologi Perlis, yang mana baru sampai dan dia minta saya untuk tolong set up. Okey, so ini Go3. Okey, tadi kan saya ada Pro 7 Plus. Jadi cikgu boleh tengok apa beza antara Go3, Go3 dengan Pro 7 Plus. Okey. Ini beza dia dari segi saiz. Okey, cikgu-cikgu. Ini adalah sebuah laptop. Ini pun adalah sebuah laptop yang boleh jadi tablet. Okey. So ini adalah Go3. Okey, so kita akan tengok. Ya, betul cikgu. Cikgu Rafidah. Go3 adalah lebih kecil, lebih selesa, lebih handy, praktikal untuk cikgu bawa ke mana-mana. Dia terpulang kepada priority masing-masing. Dan Go3 harga dia lebih murah. Okey, berbanding dengan Pro. Pro ni dia lebih besar. Certain orang dia suka kepada device yang mungkin dia menjadi dia punya laptop, the only laptop. Okey, dia suka yang besar. Jadi dia akan pilih Pro 7 Plus. Okey. Kalau yang suka yang kecil yang nak masuk handbag, memang boleh masuk handbag. Okey, memang boleh masuk handbag. Cikgu boleh ambil Go3. Okey. Apa yang bestnya, sekeping ni kiri dan kanan, tak kisah mana-mana pun, fungsi dia tetap sama. Cuma dia berbeza dari segi dia punya performance. This is higher performance because the processor, higher processor. Okey, yang ni bukan kita kata tidak bagus, tidak. Yang ni pun sangat okey lah. Dia tengok kepada cikgu nak macam mana, bajet cikgu banyak mana. Itu saja. Okey, itu yang bezakan dia. Okey, so ini dah boleh buat macam-macam. Yang penting kita cikgu-cikgu ni tidak pernah, para educators tak pernah lari daripada kerja office. Office. Jadi kalau cikgu nak guna kerja office memang tak ada yang lain melainkan kita punya Windows. Alright. So saya akan buka video. Okay. Berkaitan dengan Go3 kita akan tengok. Okay. Our new model yang tengah laku sekarang ni yang
Yang tiba masa dah nak habis stok dah. Kalau habis stok tu habis dah. Okey. Okay, so saya pun want to end this session. Okay, jadi cikgu boleh tengok lah. Right, dia punya size. Okay, size untuk kita punya Pro 7 Plus, okay, adalah sama macam size A4. Okay, okay. Kebetulan ada kertas ni kan. Lebih kurang size A4. Ini lagi tinggi lagi besar. Lagi panjang. Kita telah biasalah dengan buku ni kan, buku tulis ni. Dia panjang sikit. So ni saiz dia. Ada satu kata, alah kecil lah Surface Pro ni sebab dia tak macam laptop biasa. Laptop biasa 14 inci kan. Okey, yang ni 12.3. Okey cikgu, okey, tak ada masalah. 12.3 pun kita sangat okey. Bukti dia saya guna. Saya tak rasa ralat pun berbanding dengan laptop lama saya. Saya pakai laptop lama saya. Yang mana saya ingat lagi bila saya beli dulu untuk bawa pergi library, okay, kita duk bawa dengan backpack semua. Memang saya pergi kedai, kata kita nak laptop yang paling nipis. Kita nak paling nipis dan paling ringan. Okay, laptop tu masih ada lagi kat rumah saya. Bila saya compare dengan Pro, jauh lebih ringan. So dia sangat win lah. Surface ni saya tak boleh nak kata apa yang saya paling satisfied, sangat puas hati adalah dari segi dia punya ringan. Ringan dan nipis. Nampak cikgu? Jadi kalau cikgu dalam kelas, cikgu nak bebas bergerak dengan cikgu punya surface, cikgu punya device, dia sangat memudahkan cikgu. Kita tak rasa beban. Kita dah tak perlu dah buku teks banyak-banyak, buku banyak-banyak. Semua buku kita berada dalam kita punya surface. Itu yang best dia. Okey. So tadi Pro. Sekarang Go. So cikgu tengok mana satu yang cikgu nak. Boleh tengok right. So dia punya size. Okey. Kawan baik saya pakai Go. Okey. Pada dia okey. Dia tak nampak kecil. Sebab apa? Sebab dia boleh, cikgu boleh touch screen nanti. Saya tak on lah. Cikgu boleh touch screen dia punya surface. Jadi memang ringan. Kalau cikgu nak pegang sebelah tangan dalam kelas kan, cikgu cabut dia punya keyboard. Okey. So cikgu boleh mengajar dalam kelas. Sangat ringan 500 gram je cikgu. Kalau Pro tadi 700 gram plus minus lah. Okey. So sangat convenient kita nak tulis. Jadi sangat mudah. Okey. So itu adalah antara yang saya share hari ini adalah device-device yang akan membantu memudahkan cikgu-cikgu. Okey. Dan saya pasti pemilik Surface kalau kita tahu menggunakan dia, dan sebenarnya nak tahu menggunakan Surface dia tidak complicated sebab dia hanyalah laptop. It's just a laptop. It's not another new things. No, it's just memang Windows. Okay, operating system Windows. Okay, Cikgu Ashikin. Ya, betul Cikgu Ashikin. Hai Kak Ashikin. Okay, menggunakan Go tu best sangat-sangat, mudah nak mobile, mudah untuk mengajar. Yes, saya pegang pun saya seronok pakai Go ni. Okay, pegang pun rasa macam wah bestnya ringan. Memang sangat ringan. Okay, Pro nak kata berat tidak juga. Okay, satu orang memang dia nak kena beli yang besar. Jadi okay je untuk pakai sebelah tangan dalam kelas boleh. Tapi kita kena hati-hati sikit lah. Kita pakai kita pakai dia punya, apa kita panggil? Dia punya baju, dia punya casing tu yang ada pemegang tu. Jadi lebih selamat lah bila kita nak guna. Okay. Okay. Bila dalam kelas cikgu just cabut saja cikgu punya keyboard. Okay. Kalau cikgu pakai laptop yang fix, cikgu tak boleh cabut yang punya keyboard. Jadi macam mana cikgu nak bergerak? Okay, kita nak bergerak ke depan, ke belakang kelas dan sebagainya. Of course, kalau Surface, cikgu boleh cabut. Okay. Dan ada satu lagi perkara yang selalu saya dapat pertanyaan. Tablet ni pun ada keyboard.
cikgu, tablet ni pun ada keyboard. Tapi ingat, tablet yang ada keyboard bukan laptop. Tak semestinya ianya adalah sebuah laptop. Tetapi kalau Surface, okey. Dah saya on. Okey, tengok berapa lama dia ambil masa untuk on kita punya Surface. Okey, sekejap je, tak lama macam kita punya laptop lama dekat rumah. Okey, memang sekejap je. Okey. Tablet tak semua adalah laptop. Walaupun dia ada keyboard. Apa yang menjadikan dia sebuah laptop adalah ini cikgu. Windows. Ini yang menjadikan dia sebuah laptop. Walaupun dia dia adalah sebuah tablet. Okey. Jadi ini yang cikgu akan di dalam kelas yang cikgu akan bebas bergerak. Baikkan. Sangat ringan. Sangat ringan. Dan yang ini dekat belakang ni, kickstand ni cikgu boleh bila kepak dia banyak degree mana yang cikgu nak. Boleh. Saya selalu guna macam ni dalam kelas. Saya suka guna macam ni. Saya tak baring dia terus, saya guna. Sebab saya fikir Surface ni dia punya processor berada dalam tablet, bukan keyboard. Berbeza dengan laptop biasa. Okey, kalau laptop biasa cikgu punya processor berada pada cikgu punya keyboard. Tapi Surface tak. Surface dia berada dekat sini, dekat body ni. Jadi kalau saya terus baringkan dia, ni cara saya saya tak tahu orang lain macam mana. Saya pun main suka hati jugalah kan. Bila kita baringkan dia, dia tak ada pengudaraan. Jadi untuk mengelakkan dia panas, okey. Mengelakkan dia panas, maka saya bagi pengudaraan. Dengan mana saya buka kickstand tu lah. Okey, nak bagi angin. Biasa kalau kita duduk dalam tempat aircon, okey je. Okey. Panas pada Surface itu biasa. Sebab body ni ada prosesor. Cikgu. Prosesor itu dah dibuat secara compact, secara nipis. Sebab cikgu, orang nak cari yang ringan. Jadi kita penuhkan permintaan. Okey. Yang ringan. Okey. So dia panas sikit tu biasa. Dia bukan benda yang pelik lah. Okey. Kalau panas nak meletup tu lain cerita lah. Itu something wrong lah. Tapi tak ada masalah. Saya pakai setahun lebih tu panas tu biasalah. Okey. Jadi saya akan pakai macam ni di dalam kelas online. Okey. Kalau cikgu nak, cikgu punya kamera pada Surface pun dah sangat cantik. Especially Go lah. Sangat cantik. Okey, satu point saya terlupa. Ada yang tanya hari tu. Berkenaan dengan kita punya port pada Surface. Okay, as you can see here, pada Surface Go, kita ada port audio dengan port adapter C, port C. Okay, jadi ada cikgu kita tanya, cikgu macam mana nak guna pendrive, macam mana nak guna printer, tak ada masalah. Yes, kita ada adapter. Alah, semua benda dia kena beli ke? Bukan semua benda kita kena beli. Tapi kalau kita nak ada benda yang ringan, kita kena korbankan something lah. Kalau cikgu nak ada semua benda yang ada semua port, cikgu kena beli laptop yang besar lah, yang berat. Tapi bila cikgu angkut, dia sakit bahu. Tapi ni ringan. Jadi benda ni pun ringan. Jadi apa cikgu akan buat? Cikgu akan pasang pada cikgu punya port C. Ya, kita masukkan. Okey. Jadi dekat sini kita ada USB, apa sajalah untuk modem internet. Yang ni ada banyak jual dekat Shopee. Yang ni saya beli kat Shopee je. Jadi kita pasang. Jadi cikgu nak pasang dia punya projek printer, kabel printer, cikgu nak pasang dia punya pendrive pun tak ada masalah. Okey. Dan satu lagi kelebihan kita punya mouse, okey. Apa kelebihannya pada cikgu? Apa yang memudahkan cikgu? Sebab mouse ni Bluetooth. Okey, bila Bluetooth dia tak kacau kita punya port. Okey, alright. Dia tak kacau cikgu punya port. Jadi cikgu tak perlu nak pasang sepanjang masa. Especially kalau Go kita tak ada port. Okey, kalau Go saya shutdown dulu untuk shutdown pun sekejap je. Tekan bawah ni, shutdown. Alright. Ini yang saya suka pasal Surface. Satu lagi adalah dia punya on dengan shutdown dia sangat cepat. Itu yang saya sukalah. Ringan dan dia punya cepat dia tu. Okay. Alright. Dan untuk Go Pro, okay, dia berbezalah port untuk Pro. Okay, kalau Go tadi kita ada 2 port kan. Tapi untuk Pro, cikgu ada audio. Okay. Dan cikgu ada port C dan port USB. USB ni adalah untuk pendrive. Jadi untuk Pro kita dah tak perlu adapter.
Tetapi saya pakai Pro, saya beli juga sebab saya perlukan yang ni. Yang ni. Kalau dekat college saya kena pakai modem internet ni. Yang kabel biru tu. Sebab internet kita nak tak kuat lah. Okay, jadi kita nak kuat kita pakai ni. Okay, teacher Yeni, yes, berapa harga adapter tu? Okay, adapter ni ada banyak harga cikgu dekat Shopee. Yang saya beli ni saya rasa 128 kot. Sebab saya beli banyak port lah. Okay, dia ada juga yang basic macam 79, dia ada banyak brand juga. Saya beli yang Vention, kita ada Ugreen. Sebenarnya kalau sekadar nak port USB tu, okay, port USB tu cikgu boleh beli kat kedai RM2 pun ada. Okay, boleh guna, tak ada masalah. Ada kawan saya guna, tak ada masalah. Okay, okay je. So tak ada masalah. Alright. So kalau cikgu tengok tadi, kita punya port untuk Go dengan Pro berbeza. Sini kita ada USB, kita ada port C dan kita ada audio. Jadi kelebihan pada Pro adalah dia punya port USB lah. Tapi tak ada masalah kalau cikgu tak ada, kalau cikgu nak beli, kalau cikgu memilih untuk pakai Go, kita boleh pakai adapter sahaja. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya share untuk hari ini. Sekadar menjawab kepada hybrid class, is it possible? Yes, it is possible when you have two things. First is you punya internet. Kalau cikgu perlukan guna internet, kalau cikgu just nak mengajar biasa, cikgu tak perlu internet pun. Kita boleh record screen kan. So okay, internet tu. Tengok kepada cikgu nak guna apa. Okay, yang kedua adalah cikgu punya device. Device yang saya gunakan adalah Surface laptop. Okay, Surface, modern laptop Surface 2-in-1 tablet. Okay, dan saya punya projector dan saya punya WDA. Okay, projector dah kat bawah dah, saya tak angkat lah. Okay, WDA. Okay, dan yang saya pakai sekarang ni satu lagi device yang puas hati adalah saya punya Jabra. Okay, this is Jabra cikgu. Jabra. Kenapa warna merah ni? Merah ni adalah untuk passive, fungsi dia adalah untuk passive noise cancellation. Dia mengurangkan bunyi-bunyi luar. Okey. Tadi saya ada tunjuk dekat cikgu video kelas hybrid saya kan. Kalau cikgu perasan semasa kelas online, kelas saya hybrid tu, saya pakai Jabra. Saya pakai Jabra di Dewan Kuliah sebab saya nak kualiti video kelas saya dekat YouTube okey. Okey, so saya pakai Jabra. Walaupun saya pakai Jabra, suara saya dah cukup kuat dah untuk satu Dewan Kuliah tu. Jadi pelajar dekat situ pun dah boleh dengar. Okey, so jadi itu saja yang saya akan share. Sekejap lagi saya akan share screen. Saya share screen dulu kot. Okey, jadi tengok dekat saya punya kelas hybrid saya pakai Jabra. Di sini saya pakai Jabra semasa kelas. Okey. Tak nampak sangatlah muka saya tu. Tapi saya memang pakai Jabra. Sebab saya nak suara saya jelas juga untuk pelajar di rumah. Kita ada mic jugalah kat situ. Ini kalau cerita Dewan Kuliah lah. Unfair lah sebab biasanya kita yang dalam kelas yang penting. Okay, so dalam kelas yang penting cikgu bawa lah alatan-alatan cikgu yang untuk memastikan pelajar di rumah ke, dekat college ke, dekat sekolah ke, semua mendapat manfaat yang sama. Okay. Alright, jadi itu saja daripada saya. Okay, thank you so much for those who been with me. It's just a short sharing sebab ramai sebenarnya yang mencari-cari, yang macam confused, yang macam tak tahu dia kan dah beli macam-macam tapi still tak puas hati. Contoh saya lah, saya pun dah beli macam-macam juga sebenarnya. Saya ada laptop, saya ada iPad, tapi iPad tu pada saya dia kurang kena dengan saya lah. Mungkin saya bukan pengguna iPhone sebab saya pakai Android biasa je. Jadi iPad tu agak tersadai. Sebab saya perlukan, bila saya pakai iPad, saya still kena perlukan sebuah laptop. Sebab kita still nak buat kerja kita kan. Jadi Surface ni bila kita nak beli tu kita rasa agak ralat lah. Sebab kita nak sumbang modal kan, kita nak spend duit. Tapi once cikgu dapat cikgu punya Surface, okay, cikgu akan rasa perasaan yang saya rasa, keseronokan dia, puas hati, dia punya macam apa kita kata kepuasan kerja hakiki. Ini yang saya dapat rasa dengan saya punya Surface. Dan alhamdulillah setahun lebih
Okay. Saya nak survey tu agak lama lah, beberapa bulan untuk saya survey. Okay. Sebab masa tu terdesak. Jadi bila dah memiliki tu, dah setahun lebih saya pakai Surface. Dia sangat puas hati. Okay. Jadi sejam pula kita nak buat sekejap jadi sejam kan. Okay. So maaflah kalau banyak sangat bercakap. Bosan sikit ke? Alright. Thank you so much Cikgu yang Rafidah Abdul Wahab. Okay. Banyak info. Terima kasih Cikgu. Alhamdulillah. Semoga membantu kekeliruan cikgu-cikgu untuk mencari device untuk membolehkan hybrid kelas itu berlangsung. Dan cikgu-cikgu tak semestinya untuk hybrid kelas sahaja. Walaupun kita kalau tak ada hybrid kelas lepas ni, cikgu dah boleh guna untuk cikgu punya office, kerja office bawa pergi sekolah ringan. Kalau cikgu sekali-sekala nak bawa projektor pergi kelas untuk revision kan, pelajar SPM ke PM, untuk revision, jadi mudah, cikgu bawa saja sebab semua dah ada dalam ni. Tu yang bestnya dengan Surface ni. Okey, mohon maaf atas sebarang kesilapan. Jadi kalau cikgu ada nak bertanya berkenaan dengan Surface, ada yang sedang mencari dan sebagainya, jangan lupa boleh untuk PM saya dekat bawah ni. Okey, saya Cikgu Syakira, Surface user, team Surface Cikgu Aman. Alright, okey, waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Aisyah. Alright, terima kasih. Thank you so much for being with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Okay, ada satu saya nak tunjuk. Kita tengok ini adalah AI. Okay, so saya dah share kan, kita punya HQ baru saja buka. AR EduTech adalah pusat Digital Classroom Experience Center di mana dekat situ cikgu boleh cuba pelbagai device yang ada dekat situ. Surface sebagai pelbagai model, kita ada Surface Laptop, kita ada Surface Book, kita ada Surface Pro, Surface Go, 2-in-1 laptop, tablet dan cikgu ada banyaklah barang-barang daripada Cikgu Aman sendiri yang mana cikgu boleh belajar untuk menggunakan. Okay. Dan cikgu untuk siapa yang berada di area Selangor, area Negeri Sembilan yang dekat dengan Cikgu Aman, boleh pergi ke sana dan cikgu boleh cuba. Okey, tapi ada satu kelebihan kalau cikgu melalui ejen Cikgu Aman iaitu saya. Okey, cikgu kita book dulu dan cikgu boleh terus pick up dekat sana. Okey, yang penting siapa yang book dia akan terus dapat ID. Okey, kalau cikgu terus walk in, cikgu tak dapat ID, cikgu balik, cikgu kena tunggu ID dulu. Tu kata kelebihan lah. Jadi jangan risau walaupun saya dekat Perlis tak ada masalah. Okey, ramai juga cikgu-cikgu yang melalui saya dan saya tolong order, tolong book dan cikgu terus pergi pick up dekat sana sambil window shopping. Dekat sana banyak kedai makan, Cikgu Aman kata ada hotel, homestay. Tapi saya pun tak sampai lagi. Ada peluang nanti insyaAllah saya pun akan sampai kat sana. Tapi ramai cikgu yang melalui saya pun dah ramai sampai kat sana. Yang penting bila mereka kat sana saya suruh ambil gambar banyak-banyak. Okay, so jemput datang ke kita punya AR EduTech DCEC Digital Classroom Experience Center daripada cikgu untuk cikgu, daripada educators kepada educators untuk peluang kita mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Sekarang ni bukan benda yang luar biasa, ianya adalah perkara biasa dan satu macam keperluan sudah kepada kita. Alright, thank you Cikgu Muhammad Irsyad. Alright, so
Tadi kata nak end kan? Tak end lagi. Okay, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Hai Cikgu Sun. Okay, jemput datang ke HQ. Tapi kalau nak book boleh PM saya. Okay.